Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Husna binti Sulaiman, nombor matrik 057731. Hari ini saya akan menerangkan tentang perundangan kecil atau perundangan subsidiari. Perundangan kecil atau perundangan subsidiari telah menjadi sebahagian daripada sistem pentadbiran pada hari ini. Secara asasnya, hanya Parlimen atau DUN maupun yakni kuasa mempunyai undang-undang dan kuasa ini tidak dimiliki oleh badan pemerintah dan badan kehakiman. Akan tetapi, disebabkan tuntutan pentadbiran pada masa kini, konsep pengasingan kuasa ini tidak diamalkan secara mutlak. Masalah pentadbiran sentiasa menuntut kepada kemahiran yang luas dan masa yang panjang dan sudah pasti tidak akan dapat disempurnakan oleh Parlimen atau DUN sahaja. Oleh itu, fungsi perundangan juga telah diwakilkan kepada badan selain dari badan perundangan melalui konsep perwakilan kuasa. Misalnya, fungsi perundangan diwakilkan kepada menteri atau badan berkuasa yang lain. Perundangan yang dibuat oleh badan-badan inilah yang dipanggil perundangan kecil atau perundangan subsidiari. Menurut Seksyen 3 atau Tafsiran 1948 dan 1967, perundangan kecil ditarikkan sebagai apa-apa pengisytiharan, kaedah peraturan perintah pemberitahuan, bylaw atau lain-lain perundangan yang dibuat di bawah mana-mana akta enactment, ordinan atau lain-lain kuasa yang sah dan mempunyai kuat kuasa undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Husna binti Saidin, nombor matrik 058499. Hari ini saya akan membentangkan mengenai contoh perundangan kecil. Contoh bagi perundangan kecil iaitu akta induk terdapat dua, iaitu Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Ordinan Lalu Lintas Jalan 1998. Perundangan kecil bagi Akta Kerajaan Tempatan 1976 iaitu Undang-Undang Kecil Penjaja, Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran dan Undang-Undang Kecil Mengkompang Kesalahan. Manakala akta induk bagi Ordinan Lalu Lintas Jalan 1998, perundangan kecil bagi ordinan tersebut ialah perintah atau tempat letak kereta. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Marshidah binti Rosti, nombor matrik 058803. Saya akan menerangkan tentang perbezaan antara perundangan kecil dan arahan pentadbiran. Yang pertama, perundangan kecil hendaklah diterbitkan di dalam warta rasmi kerajaan, sementara arahan pentadbiran tidak perlu dibuat sedemikian. Arahan pentadbiran biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat berkeliling, surat atau kenyataan akhbar. Yang kedua, perundangan kecil melibatkan orang ramai, manakala arahan pentadbiran melibatkan segelintir orang atau kumpulan individu tertentu sahaja. Yang ketiga, bagi perundangan kecil, prosedur yang harus diikuti ditetapkan di dalam perundangan itu sendiri. Manakala bagi arahan pentadbiran, prinsip-prinsip keadilan haruslah diikuti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Nisa binti Muhammad Hil, nombor matrik 057747. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor perkembangan perundangan kecil. Terdapat 4 faktor perkembangan. Yang pertama, pentadbiran masa kini menjalankan pelbagai fungsi selain dari fungsi pentadbiran semata-mata. Yang kedua, Parlimen tidak mempunyai kepakaran yang diperlukan untuk membincang perkara-perkara tertentu. Yang ketiga, perwakilan kuasa juga membenarkan undang-undang digunakan secara berperingkat mengikut keperluan pihak-pihak tertentu. Faktor yang pertama iaitu pentadbiran masa kini menjalankan pelbagai fungsi selain dari fungsi pentadbiran semata-mata. Parlimen yang dipertanggungjawabkan untuk membuat perundangan tidak mampu dari segi masa untuk membuat undang-undang meliputi semua perkara. Oleh itu, Parlimen telah menyerahkan kuasa perundangan legislatif kepada badan pemerintah iaitu eksekutif seperti menteri atau badan-badan berkuasa. Parlimen hanya membuat perkara mengenai dasar polisi dan perkara-perkara terperinci yang akan diserahkan kepada badan perwakilan untuk membuat undang-undang. Faktor yang kedua iaitu Parlimen tidak mempunyai kepakaran yang diperlukan untuk membincang perkara-perkara tertentu. Sebagai contoh, di dalam perancangan bandar yang memerlukan individu yang berpengetahuan luas dan mempunyai kepakaran dalam aspek perancangan strategik bagi pembangunan bandar.
Faktor yang ketiga iaitu perwakilan kuasa juga membenarkan undang-undang digunakan secara berperingkat mengikut keperluan pihak-pihak tertentu. Peruntukan akta dibuat supaya peruntukan tertentu dilaksanakan pada masa-masa tertentu. Ini dibuat melalui perundangan kecil. Faktor yang keempat iaitu teknik perundangan kecil mempunyai kelebihan tertentu. Contohnya seperti fleksibiliti, kecepatan, memberikan peluang untuk eksperimen dan berupaya untuk menghadapi keadaan mendesak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Sulaiman dan nombor matrik saya 057779. Hari ini saya akan menerangkan tentang tujuan perundangan kecil. Tujuan perundangan kecil pertama ialah statik indo ataupun akta indefinite itu sendiri tidak memberi secara terperinci mengenai bidang akad, prosedur dan perincian mengenai pelaksanaan sesuatu statik indo. Dengan itu, perundangan kecil adalah pelengkap dan memperincikan mengenai hal-hal tersebut. Kemudian, perundangan kecil merupakan sejenis penurunan kuasa secara bertulis dari badan perundangan, iaitu Parlimen atau Dewan Negeri melalui statik induk kepada mana-mana orang atau badan seperti lembaga, majlis, menteri dan seumpamanya. Bagi membuat perundangan kecil ini, yang diharap dapat melincingkan, mempercepatkan dan mencapai kehendak kewujudan statik induk itu sendiri berdasarkan masa, situasi dan keperluan tertentu. Terdapat beberapa kelebihan perundangan kecil. Yang pertama ialah menjimatkan masa. Yang kedua, lebih terperinci tentang perkara prosedur. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam menangani segala apa-apa. Yang keempat, perubahan keadaan atau kecemasan, contohnya hal laju. Yang kelima, volume of law. Kurang publicity atau pengetahuan mengenai perubahan yang dibuat. Yang keenam, kurang penelitian majlis parlimen berbanding dengan perundangan utama. Yang ketujuh, terlalu banyak undang-undang yang dibuat melalui perundangan subsidiari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rafika binti Mat Sufyan, nombor matrik 058525. Saya akan menerangkan berkaitan kritikan terhadap perundangan kecil. Walaupun undang-undang kecil merupakan satu keperluan, namun terdapat beberapa kritikan terhadap penggunanya, iaitu yang pertama, kawalan terhadap undang-undang kecil yang kurang dan yang kedua, kurangnya publicity mengenai undang-undang kecil. Yang pertama, kawalan terhadap undang-undang kecil yang kurang. Ia kerana Parlimen tidak berupaya dari segi masa dan sumber untuk membuat pengawalan terhadap perundangan kecil. Kuasa perwakilan yang diturunkan oleh Parlimen kepada pihak pentadbiran selalunya diturunkan dengan bahasa yang luas dan ini mengakibatkan kekurangan berkesanan semakan kehakiman, iaitu judicial review terhadap tindakan pentadbiran. Dan yang kedua, kurangnya publicity mengenai undang-undang kecil. Undang-undang yang dibuat di Parlimen melibatkan perkara-perkara dasar bagi perundangan kecil. Pula melibatkan perkara-perkara yang lebih terperinci dan digunakan oleh orang ramai. Undang-undang yang dibuat di Parlimen semestinya perlu dibentangkan dan diperdebatkan sebelum diwartakan dan orang awam mengetahui kewujudannya. Berbeza dengan perundangan kecil, di mana kurangnya publicity mengenainya menyebabkan tidak ramai orang yang tahu kewujudannya. Sedangkan perundangan kecil inilah yang banyak memberi kesan kepada orang ramai. Kebiasaannya orang ramai hanya mengetahui kewujudan perundangan kecil apabila mereka didakwa atau memerlukan sesuatu. Saya Amal Hayati binti Muhammad Hussein, nombor matrik 057889. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang kawalan terhadap perundangan kecil. Seperti yang anda boleh lihat pada skrin anda, terdapat empat bentuk kawalan terhadap perundangan kecil. Yang pertama adalah kawalan kehakiman, yang kedua kawalan perundangan, yang ketiga penerbitan atau pengumuman, dan yang keempat perundangan dengan badan tertentu. Kes-kes yang melibatkan perundangan kecil. Di sini saya akan sebutkan dua kes yang mana ia melibatkan perundangan kecil.
perundangan kecil, dalam kes yang pertama, perundangan kecil mestilah dibuat mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Akta Induk. Dalam kes Agricultural, Horticultural and Forest Industry Training Board versus Aylesbury Mushrooms Ltd tahun 1972, Menteri Kerja Raya gagal untuk mematuhi prosedur Lembaga Latihan untuk Industri Pertanian, Horticulture dan Perhutanan. Berdasarkan Akta Latihan Perindustrian 1964 di bawah Seksyen 1/4, Mahkamah memutuskan kegagalan menteri untuk membuat perundingan dengan Mushrooms Growers Association sebelum membuat arahan adalah tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, perkara ini telah menyebabkan keputusan yang dibuat telah terbatal. Di samping itu, berdasarkan kes ini juga, di atas tafsiran Mahkamah Liberal, kerana kes ini merupakan kes sepenuhnya oleh Mahkamah dan ia telah melibatkan Seksyen 1 di bawah Seksyen 1/4, iaitu sebarang pembuatan keputusan mengenai latihan industri hendaklah mempunyai rundingan terlebih dahulu dengan pihak lain. Seterusnya, dalam kes yang kedua, Akta Induk yang mewakilkan kuasa kepada pihak pentadbiran untuk membuat perundangan kecil hendaklah selaras dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Dalam kes Johnson Tan Han Seng versus Public Prosecutor tahun 1977 mengenai penghapusan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1969, Ordinan Darurat No. 1 telah diumumkan dalam masa darurat sebagai satu ketetapan. Oleh sebab itu, Essential Special Case Regulations atau singkatannya ESCAR memperuntukkan peraturan khas yang mengatur perbicaraan di bawah kes keselamatan. Tan diadili di bawah ESCAR tetapi mencabar penerapan ESCAR dan telah disabitkan kesalahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Mahkamah menolak hujah John Tan Han Seng dan memutuskan bahawa pengisytiharan darurat tahun 1969 belum lagi dibubarkan atau dibatalkan oleh Parlimen. Di samping itu, sekiranya ia melibatkan kes keselamatan yang boleh mengancam keamanan negara, maka Mahkamah tidak mempunyai hak untuk mempersoalkannya walaupun Mahkamah mempunyai kuasa dalam menentukan keputusan sesuatu kes. Jadi, apa yang boleh saya katakan di sini, perundangan kecil adalah salah satu cara yang mana yang untuk memudahkan pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan tugas agar pentadbiran berjalan dengan lebih sistematik. Walau bagaimanapun, kesemua pelaksanaan adalah bergantung kepada akta yang dipinda oleh pihak induk iaitu Parlimen atau enakmen negeri. Jadi dua kes yang saya sebutkan tadi adalah kes yang pernah berlaku di dalam negara yang melibatkan undang-undang yang telah digubal di Malaysia. Oleh itu, kita hendaklah patuh dan hormati akan undang-undang negara supaya dapat mengelakkan diri daripada melakukan salah laku jenayah yang boleh melanggar undang-undang. Kesimpulannya, kewujudan perundangan kecil ini mempunyai kebaikan dan kritikal terhadapnya. Perundangan kecil ini juga mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perkembangan terhadap perundangan kecil ini. Hal ini demikian kerana perundangan kecil mempunyai tujuannya tersendiri bagi menjalankan sesuatu perkara mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Wujudnya perundangan kecil ini memberikan kebaikan dalam penggunaannya. Walaupun begitu, ianya masih tidak lari daripada mempunyai kekurangan atau kritikal terhadap penggunaannya. Oleh yang demikian, ianya mempunyai kawalan terhadap perundangan kecil seperti kawalan kehakiman, kawalan perundangan dan sebagainya. Konklusinya, semua pihak yang bertanggungjawab haruslah memainkan peranan penting bagi memastikan sisi kebaikan daripada pelaksanaan perundangan kecil dapat terus dilakukan kerana dapat membawa faedah serta manfaat apabila melaksanakannya.